Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman. Ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan juga waktu yang mulia, kita dapat lagi bersama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, merahmati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita untuk kita menggunakan kefahaman ilmu itu untuk kita memperbaiki segala amal soleh kita, amal perbuatan kita, segala amal ibadah kita. Yang mana amal ibadah kita itulah yang akan menjadi bekalan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita masih lagi membincangkan tentang adab-adab menjadi imam dan juga adab-adab menjadi makmum, bab yang ke-12 daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Jadi sebelum ni kita saya dah sebutkan daripada 12 adab menjadi imam dan juga adab menjadi makmum tu beberapa adab. Beberapa adab. Dan sebelum kita nak lanjutkan adab-adab yang seterusnya itu, saya nak sebutkan di sini juga ialah ketika mana imam menjadi imam, ketika mana seseorang menjadi imam memimpin para jemaah untuk solat, perkara yang mesti dipastikan oleh imam sebelum nak mulakan solat tu antaranya ialah sutrah. Maksudnya di depan imam tu mesti ada sutrah, mesti ada mihrab. Kalau yang ni kita panggil mimbar, dia kena ada mihrab. Mihrab dengan mimbar ni ibarat suami isteri. Jadi kalau ada mimbar aja, mihrab tak ada, ibarat macam dah bercerai. Sekarang yang ada sekarang adalah mimbar. Mihrabnya tidak ada. Sepatutnya depan imam ni dia ada mihrab. Tahu kan mihrab? Jadi mihrab itulah akan jadi sutrah bagi imam, sutrah solat bagi imam. Jadi oleh kerana tidak ada mihrab itu, saya dah sebutkan dulu, gantilah sesuatu apa pun yang tingginya 32 cm ke atas sebagai sutrah. Kena letak di hadapan imam. Letak di hadapan imam tu, jarak daripada tumit kaki imam ke hadapan tu adalah 3 hasta. Salah satu zirah. 3 hasta. 3 kaki 6 inci. 3 kaki 6 inci. Maksudnya kena letak depan imam. Kalau setengah-setengah masjid lain, saya syorkan beli ada kan yang mihrab kecil tu kan, sutrah kecil tu, dia letak kat depan, dia senang. Jadi kalau kata nak solat, sutrah tu memang dah ada kat tempat imam, tak ada siapa pun boleh ubah. Setiap kali semayang menghadap situlah. Jadi kalau tak ada, gunakanlah apa-apa yang ada di masjid kita ni sebagai sutrah. Kerana disebutkan dalam mana-mana mazhab pun, dalam mana-mana mazhab fiqh,
sama ada Syafi'i ke, mazhab Syafi'i ke, mazhab Maliki ke, Hambali ke, mazhab Hanafi ke, disebutkan wa yustahabbu an yakuna al-mimbar ala yaminil qiblah li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakaza sana'a. Disebutkan oleh ulama mazhab Hambali disunnahkan mimbar tu, mimbar diletakkan di sebelah kanan kiblat. Macam kita letak sebelah kanan kiblat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam tu. Seperti mana kita buat sekarang lah. Apa nama, mimbar ni diletak sebelah kanan daripada kiblat. Maksudnya daripada sana kita nak menghadap ke arah kiblat, mimbar ni duduk di sebelah kanan. Okey, kalau mimbar duduk di sebelah kanan, mihrabnya di mana? Mihrabnya di mana? Disebutkan lagi oleh oleh ulama mazhab Imam Syafi'i, qala ashabuna wa khairuhum, kata Imam An-Nawawi, wa yustahabu an yakuna al-mimbar ala yaminil mihrab ay ala yaminil imam idza qama fil mihrab mustaqbilal qiblah wa hakadha al-'adah. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain mengatakan apa, disunahkan posisi mimbar. Mimbar ni di sebelah kanan mihrab. Maknanya mihrab kena letak dekat depan imam. Di sebelah mihrab adalah mimbar. Sebelah kanan mihrab adalah mimbar. Artinya apa? Artinya di sebelah kanan imam. Di sebelah kanan imam. Imam menghadap ke arah kiblat, mihrab kat sini, apa nama, mimbar kat sini, mihrab di hadapan imam. Ketika mana imam itu berada di mihrab menghadap ke arah kiblat. Seperti inilah, apa nama, seperti inilah disebut sebagai adat tradisi umat Islam sejak dulu lagi, sejak daripada zaman Nabi sampailah bila dah tak ada dah adat tu, tak adalah kebiasaan tu. Ini tradisi yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Ada mihrab, mesti ada mimbar. Tak pernah berlaku tidak ada salah satu daripada tu. Mesti ada dua-dua. Bila ada mihrab, mesti ada mimbar. Cuma sekarang ni bila kita tengok kebanyakan tempat ada mimbar tu, memang ada lah, kan, mihrabnya tak ada. Itulah kekurangan dia. Jadi kita kena kembalikan mihrab tu sebagaimana asal yang ada pada zaman Nabi dan zaman-zaman selepas daripada itu. Jadi maknanya bila mimbar di sebelah kanan, mimbar di sebelah kanan, mihrab di hadapan daripada imam, maknanya kedudukan imam tu dia kena duduk tengah-tengah. Imam tu kena duduk tengah-tengah. Maksudnya di antara dinding ni dengan dinding sana, imam kena tengah-tengah. Tak boleh imam ke sini sikit, tak boleh imam ke sini sikit, dia kena tengah-tengah. Memang dia kena tengah-tengah. Kita tengoklah dia punya ukuran, dia apa nama, dinding depan macam mana kan. Jadi dia kena duduk tengah-tengah. Kedudukan imam tu kena duduk di tengah-tengah. Sebab apa imam kena duduk tengah-tengah? Memang itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Nabi SAW bersabda, wasitul imama wasudul qalala, rawahu Abu Daud. Nabi mengatakan wasitul imam, imam tu kena duduk tengah-tengah. Wasitul imam wasudul qalala, dan penuhilah ruang kosong. Ruang kosong ni maknanya ketika mana kita nak solat lah, kena penuhkan ruang kosong. Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa nama, tentang mihrab. Imam kena duduk di tengah-tengah apa nama ni, tengah-tengah di antara tu, di antara dinding masjid, di antara dinding surau dan sebagainya. Ya, jelas. Kemudian sebelum kita nak lanjut yang ada imam yang seterusnya tu, saya nak sebut beberapa tentang sifat-sifat imam. Sifat-sifat imam yang paling layak lah untuk mengimamkan solat.
Yang ni kita kena kena jelaskan juga, sebab kadang-kadang di setengah-setengah tempat dia ambil imam yang suaranya sedap je, suara bacaannya sedap, hafiz Al-Quran, ambil untuk jadi imam, bacaannya sedap. Tak mengapalah, itu termasuk juga daripada ciri-ciri seorang imam, tapi dia duduk urutan yang keberapa. Nanti kita kena tahulah, dia kena ikut urutan dia. Urutan yang pertama, sifat-sifat imam yang pertama ni adalah mesti seorang yang afqah. Imam tu mesti orang yang faqih, orang yang faham tentang hukum hakam solat misalnya. Sebab dia nak memimpin solat kan, dia kena tahulah kalau berlaku apa-apa ketika mana solat, batal ke sah, dia kena tahu kan. Contohnya ketika mana imam nak mengimamkan solat, dia pakai mic kan, mikrofon ni. Kalau yang bertali macam mana, kalau yang tak bertali macam mana? Kerana apa? Kerana bila contohnya pakai yang bertali ni, sebab ini dia bersambung dengan imam. Contohnya kalau ada najis, ada tai cicak kat sini, tak sah solat. Ni tai cicak ada kat wayar ni kan, contoh. Tak sah solat. Kalau imam tak sah solat, makmum tak sah solat juga. Dia kena tahu. Sebab tu imam kena afqah, orang yang faham tentang hukum hakam. Kerana itu disebutkan dalam kitab, maknanya kalau ada tai cicak ke, ada najis lah, tak sah. Sebab tu setengah ulama kalau dia nak jadi imam, dia nak semayang, dia disuruh jadi imam, dia tak akan pakai yang bertali ni, yang kecuali dia dah cek dululah, cek dulu ada najis ke tak ada. Dia pakai yang wireless tu kan. Ni kena tahu. Yang kedua ni barulah yang maknanya bacaan Al-Quran dia tu fasih, ikut hukum tajwid. Maknanya yang aqra', yang bacaan Quran dia tu betul dari segi makhraj, huruf dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang lebih zuhud, orang yang zuhud, imam yang zuhud dan sebagainya. Kemudian yang wara', yang keempat yang wara'. Yang kelima adalah orang yang lama duduk dekat tempat tersebut. Kemudian dia ada 15. Ada di antara senarai ini ada yang sesuai untuk kita ikut, dan ada yang kurang sesuai untuk kita ikut. Contohnya apa? Nasab yang mulia ni maknanya kalau di tempat kita tu ada nasab Ahlul Bait. Nasab Ahlul Bait maknanya keturunan Nabi. Dia seorang yang seorang yang afqah, seorang yang baik baca Al-Quran dia, seorang yang zuhud, seorang wara'. Maka dia layak untuk dikehadapankan sebagai imam, melebihi orang lain lah. Kalau ada ciri-ciri itu semua. Kemudian suara yang sedap ni nombor 14. Suara yang sedap tu nombor 14. Last sekali sebelum 15. Yang 15 tu kalau bentuk tubuh badan dia yang baik, yang segak, yang handsome, ambil kira juga imam handsome tak handsome ni. Dia ambil kira juga, tapi ciri-ciri yang akhir lah, ujung-ujung. Dia ambil kira juga. Dia ambil kira juga. Ini imam yang sini-sini kata aku dah tak layak lah, aku dah tak handsome lah. Tapi yang paling penting sekali apa? Yang paling penting sekali afqah, faqih, bacaan Quran dia ikut hukum tajwid. Kemudian akhlak yang baik. Itu yang paling penting sekali lah. Itu yang paling penting sekali. Akhlak yang baik ni maknanya apa? Makmum suka dengan dia. Kalau makmum tak suka, makmum benci, yang ni masalah juga. Contohnya separuh daripada makmum tu benci dengan imam tu. Imam tu kena tukar. Kena tukar imam lain. Memang ada dibincangkan macam tu. Kalau makmum tak suka, kena cari itu pun kena tengoklah. Makmum tak suka tu
perkara yang wajar ataupun tidak. Kalau yang tak wajar, itu kita boleh ketepikan. Contohnya apa? Contohnya imam, bila jadi imam sembahyang tu memang ikut tertib betul-betul. Makmum tak suka, makmum suka cepat. Itu tak wajar. Itu tak wajar. Kalau yang wajar ni contohnya imam baca surah panjang-panjang, makmum tak suka, yang tu wajar. Pasal apa? Disunnahkan untuk imam baca surah yang pendek, yang ringkas. Kan? Kita dah sebut dah adab yang pertama sekali tu. Adab yang pertama sekali. Kemudian kita terus kepada adab yang kelima tu, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin. Maknanya bila baca Fatihah, imam kena baca amin, kena takminkan amin. Kena tinggikan suara tu ketika mana mengucapkan amin. Pada mana-mana rakaat yang dituntutkan meninggikan suaranya, maknanya pada mana-mana rakaat ketika mana imam memimpin solat, imam kena baca amin tu dengan suara yang lantang. Lepas imam dah baca amin, barulah diikuti oleh makmum. Dan hendaklah makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Maknanya apa? Maknanya kena selari di antara imam dengan makmum. Kena selari. Di sini saja tempat yang imam dengan makmum tu boleh sama. Bila imam sebut amin, makmum pun sebut amin juga. Sebab tu disebut dalam hadis, ketika mana makmum yang aminnya sama dengan amin imam, bermakna amin makmum tu sama dengan amin para malaikat. Para malaikat yang sembahyang dengan kita tu, yang sembahyang dengan kita tu. Jadi orang yang makmum yang amin dia sama dengan amin imam, dia dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang imam mengucapkan amin, makmum tak ucap amin. Ada. Okay, senyap. Dia senyap, dia tak ucapkan amin, dia senyap. Jangan rugi. Kena ucapkan amin. Amin tu maknanya apa? Amin tu maknanya, ya Allah, mustajabkanlah doa kami. Mustajabkanlah doa kami. Kalau sembahyang seorang, mustajabkanlah doa aku. Amin tu maksud daripada amin tu. Sebab tu lepas daripada amin tu, kita sunat baca ya Rabbal Alamin. Kan saya sebut dah sebelum ni, selepas pada habis baca Fatihah, waladhdallin, sebelum nak ucap amin kan disunatkan ucap ya Rabbi ghafirli. Yang tu paling pendek. Kalau nak panjang sikit, wali walidaya, walil muslimin wal muslimat. Itu yang panjang. Lepas daripada tu, lepas daripada baca amin, sunat baca ya Rabbal Alamin. Sebab amin tu maksudnya apa? Ya Allah, makbulkan doa kami. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Kan? Itu yang kelima. Yang keenam, adab yang keenam adalah imam berdiam sekejap selepas membaca surah Fatihah. Ini yang banyak kali saya sebut. Bila imam selesai Fatihah yang pertama, Fatihah yang wajib tu, imam kena berhenti. Itu adab dia. Nak tak nak, suka tak suka, kena berhenti. Kena berhenti untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna. Maksudnya imam berhenti tu nak ambil nafas, dan ketika mana berhenti tu juga imam dapat memberi peluang kepada makmum untuk baca Fatihah makmum. Jadi hendaklah makmum mengambil peluang masa berdiam imam ini untuk membaca suratul Fatihah. Jadi kena berhenti. Lepas baca Fatihah tu, imam kena berhenti. Berhenti tu bukan duduk senyap, duduk diam macam tu je. Berhenti tu kena isilah kekosongan tu dengan baca Fatihah yang kedua. Dan bacaan Fatihah yang kedua bagi imam tu adalah sunat.
Dan dia baca secara sir, baca secara perlahan. Dia jangan baca secara jahar. Kalau Fatihah yang pertama tadi wajib, dan dia kena baca secara jahar, baca secara lantang. Kemudian bila dah habis Fatihah yang pertama, Fatihah yang kedua tu dia baca secara sir, baca secara perlahan, biar dengar telinga dia je. Supaya apa? Supaya dia tahu kadar berhentinya Fatihah makmum. Maksudnya dia tahu lah, dia selesai baca Fatihah yang kedua, makmum secara kebiasaannya akan habis Fatihah masing-masing. Lepas tu barulah dia baca surah. Baca surah yang seterusnya. Ini kadang-kadang imam lepas daripada baca Fatihah terus nak baca surah, tak bagi peluang daripada makmum. Bila tak bagi peluang, makmum kadang-kadang dia baca perlahan, dia tak dengar Fatihah tu di telinga dia. Bila tak dengar Fatihah di telinga dia, tak sempurna rukun qauli. Bila tak sempurna rukun qauli, sah ke tak sah solat? Jadi siapa yang menanggung tu? Yang nak menanggung tu imam lah. Imam yang bertanggungjawab. Kalau tak sah solat makmum disebabkan oleh imam, imam kena bertanggungjawab. Kalau kalau seorang pun berat dah nak tanggung. Ini kan pula ramai. Kena daripada nak menanggung tu, dia lebih baiklah baca Fatihah yang kedua. Bagi peluang pada makmum. Kemudian kalau imam tak bagi peluang, maknanya apa? Maknanya imam sudah mengambil hak makmum. Bila imam sudah mengambil hak makmum, namanya apa? Zalim lah. Namanya zalim. Kena faham betul-betul. Dan makmum jangan membaca surah kecuali bila ia tidak mendengar bacaan imamnya. Maksudnya tadi, bila imam selesai baca Fatihah yang wajib, imam baca Fatihah yang sunat, makmum baca Fatihah yang wajib. Selesai makmum baca Fatihah yang wajib, imam akan baca surah. Imam akan baca surah. Sekiranya imam baca surah tu tak didengari oleh makmum, makmum boleh baca surah. Tapi kalau makmum dengar surah daripada imam, makmum tidak boleh baca surah. Dia kena dengar surah bacaan imam. Oleh sebab tu kalau imam tak berhenti lepas daripada baca Fatihah yang pertama ni, makmum dia kena dengar dua-dua. Surah imam dia nak kena dengar, Fatihah dia pun dia nak kena dengar. Cuma yang wajib dia dengar adalah Fatihah yang dia baca. Itu wajib. Sebab tu rukun. Sebab tu kalau kata imam baca surah terus lepas daripada baca Fatihah, kita terpaksa baca Fatihah tu dengan kuat supaya dengar telinga kita. Kalau tak sah. Kalau tak sah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, hendaklah imam jangan membaca tasbih rokok. Imam jangan membaca tasbih rokok dan tasbih sujud lebih daripada 3 kali. Maknanya imam jangan baca lebih daripada 3 kali. Dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya imam ketika mana nak baca tasbih rokok, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kemudian tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, jangan lebih daripada 3 kali. Baca kadar 3 kali saja ketika mana jadi imam lah. Begitu juga dengan makmum. Tapi kalau kita semayang sendirian, nak baca 3 kali boleh, nak baca 7 kali pun boleh, nak baca 10 kali pun boleh, hatta nak baca 27 kali pun boleh, terserah. Bacalah banyak mana pun. Sebab kita semayang sendiri-sendiri, dia tak kacau dengan orang lain. Masalah semayang jemaah ni, dia ada kaitan dengan orang lain. Bila kaitan dengan orang lain, kita kena izin orang lain. Kalau tak izin orang lain, tak boleh. Kan? Itu namanya apa? Kolektif. Itu namanya kolektif. Kena ada apa nama ni, kita panggil apa? Kena ada persetujuan daripada yang lain. Jadi
kena baca 3 kali saja, jangan baca lebih. Sama lah dengan bacaan surah tadi, jangan baca panjang-panjang, baca kadar yang ringkas-ringkas saja. Kemudian bila tasyahud awal sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad saja, jangan baca wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad tu pada tasyahud akhir nanti, pada tasyahud akhir nanti, sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berhenti. Wa ala Sayyidina Muhammad akan sambung pada tahiyat akhir. Kemudian yang ke-8 adalah imam jangan membaca selain daripada suratul Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Imam jangan baca surah lain selepas pada baca Fatihah, yakni pada 2 rakaat yang terakhir dalam sembahyang 3 rakaat ataupun yang 4 rakaat. Mana tadi kita sembahyang maghrib kan, rakaat pertama sekejap, dia maksud sini kalau sembahyang 3 rakaat, rakaat pertama baca surah, rakaat kedua baca surah kan, rakaat ketiga yang tak baca surah, rakaat ketiga tu yang tak baca surah. Kalau kata 4 rakaat, barulah 2 rakaat yang terakhir tu, 2 rakaat yang terakhir tu. Jadi maknanya rakaat terakhir tu imam jangan baca surah, maknanya kadar baca Fatihah saja, baca Fatihah saja. Lepas tu terus berpindah pada rukun yang lain. Dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa di dalam tasyahud akhir. Dan imam jangan memanjangkan doa khususnya dalam tasyahud akhir selepas daripada membaca tasyahud yang wajib dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya imam baca yang wajib saja, baca yang tasyahud wajib, baca selawat tu wajib baca. Kalau tak baca tak sah solat. Baca yang itu saja. Kemudian doa yang disunahkan baca tu, yang Nabi minta jauh daripada 4 perkara tu, daripada fitnah hidup, fitnah mati, azab kubur dan juga dajjal. Itu saja. Jangan tambah doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain tu kalau nak baca lepas daripada bagi salam, lepas pada baca wirid. Ketika ini jangan baca. Ini adab yang ke-8. Adab yang ke-9, hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucapkan salam kepada ahli jemaah, dan ahli jemaah pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salam imam. Maknanya sunat ketika mana bagi salam, imam niat salam yang dia ucapkan itu adalah salam kepada ahli jemaah solat, dan juga salam itu adalah untuk para malaikat, dan juga salam itu untuk para jin Islam. Dia kena niat macam tu. Kemudian ahli jemaah yang ikut sembahyang tu pun dia kena niat juga dengan salamnya itu menjawab akan salam imam. Maknanya bila makmum bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia kena niat dia jawab salam imam. Selain daripada diniatkan salam tu untuk para malaikat, untuk para jin Islam, dia kena niatkan jawab salam tu salam imam. Ayat ni ke-9, adab yang ke-9. Kemudian disunahkan juga, yang ni selalu dibuat oleh makmum, jangan bagi salam
sehinggalah imam selesai salam yang kedua. Maknanya imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam dah selesai bagi salam yang kedua, barulah makmum bagi salam. Barulah makmum bagi salam. Jangan nak berturut-turut dengan nak bekerja-kerja dengan imam. Okay. Itu adab dia. Itu adab dia. Kemudian yang ke-10, hendaklah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salamnya. Bila imam dah bagi salam yang kedua, imam duduk sekejap tu, duduk dalam keadaan duduk duduk tawaruk, duduk tasyahud akhir. Kedudukan duduk dia tu kena kekal duduk dalam duduk tasyahud akhir. Jangan berubah kedudukan cara duduk lagi. Dia kena duduk tasyahud akhir. Duduk itu untuk apa? Untuk baca wirid lah. Untuk baca wirid. Bila dia nak beralih kedudukan dia tu, dia nak berpindah kedudukan dia, nanti bila dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam dan seterusnya, barulah dia berpindah ataupun dia beralih kedudukan dia tu menghadap ke arah makmum. Menghadap ke arah makmum. Maksudnya lepas daripada bagi salam, imam akan istighfar 3 kali. Lepas tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, baca 10 kali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut baca istighfar 3 kali. 3 kali tu dengan 2 cara, 2 kaifiat, iaitu apa? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih sekali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih 2 kali, dan yang kali yang ketiga. Ataupun cara yang kedua adalah Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Baca 10 kali itu khususnya pada sembahyang maghrib dan juga sembahyang subuh. Maksudnya tidak kurang dan tak lebih. Khusus pada sembahyang subuh dan juga pada sembahyang maghrib. Sembahyang lain-lain, sembahyang zuhur ke, sembahyang asar ke, sembahyang isyak, baca 3 kali saja. Baca 3 kali saja. Ada dalil tak? Zaman sekarang orang tanya dalil kan? Dalil mana? Dalil mana? Zaman sekarang ni orang suka tanya dalil. Bukanlah salah tanya dalil tu. Kita tak katalah salah tanya dalil. Bagus nak tahu dalil supaya menguatkan lagi apa yang dia buat. Ada sandaran. Dalil itu adalah sandaran. Tapi masalahnya kadang-kadang ada orang dia tanya dengan tujuan lain. Ini masalah dia. Dia tanya tu dengan tujuan lain. Ini masalah. Jadi kena jaga niat. Jadi kalau orang tanya dalil, kita tanya dia tu, dalil tu apa? Dalil tu apa? Yang duk kata dalil tu apa? Dia kena tahu, dia nak tanya. Dia nak tanya dalil, dia kena tahu dalil tu apa. Apa takrif dalil? Dia kena tahulah. Jadi jangan ingat dalilnya hanya Quran hadis. Quran hadis. Bukan itu saja. Dalil ni bukan Quran hadis je. Dalil ni kan ada dalil naqli, ada dalil akli, ada dalil naqli Al-Quran hadis, ada dalil akli, dalil akal. Contohnya apa? Qiyas, ijma'. Itu dalil akal. Jadi jangan ingat dalil ni hanya Quran hadis je. Jadi kalau kata bila diminta dalil, kita bagi dalil dan dalil tu tak bunyi Quran, tak bunyi hadis, dia kata ni bukan dalil, maknanya dia tak faham. Maknanya dia tak faham. Jadi kena tahu dalil tu apa. Dalil tak semestinya hanya Al-Quran. Dalil tu 4 tu lah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Itulah dalil. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man qala fi duburi salatil fajri wa huwa sanin rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit
wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin kutibat lahu asyru hasanatin wa muhayya anhu asyru sayyiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin wa kana yaumahu zalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa harsin minasyaitonir rajim wa lam yanbaghi li dzambin an yudrikahu fi zalikal yaumi illa syirka billah. Ini hadisnya. Nabi sebut dalam hadis ni Nabi mengatakan man qala fi duburi salatil fajri, siapa yang sebut selepas daripada selesai solat fajar, yakni solat subuh, selesai pada solat subuh, dia baca ketika mana wa huwa sanin rijlahi qabla an yatakallam, ketika mana maknanya dia masih dalam kedudukan tahiyat akhir. Selesai dia bagi salam, kemudian dia masih dalam duduk tahiyat akhir, kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni 10 kali. Dia baca 10 kali. Apa kata Nabi SAW? Kutibat lahu asyru hasanatin, akan ditulis baginya itu 10 hasanah, 10 kebaikan. Wa muhayya anhu asyru sayyiatin, akan dihapuskan bagi dia 10 kejahatan, 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, akan diangkat dia tu 10 darjat orang yang baca tu. Wa kana yaumahu zalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa harsi minasyaitonir rajim. Jadi kalau orang yang baca ni juga, dia akan dijaga daripada gangguan syaitan, tipu daya syaitan. Dan tidak ada yang boleh memusnahkan dia, membinasakan dia ketika mana dia baca amalan ini, kecuali kalau dia syirik pada Allah pada hari itu. Kalau kecuali dia buat dosa syirik. Jadi kalau orang yang baca 10 kali ini, Allah angkat 10 darjat, Allah bagi dia 10 kebaikan, Allah hapuskan dia 10 keburukan, dan Allah jaga dia daripada syaitan. Maknanya apa? Maknanya inilah ilmu kebal. Orang dia sibuk tanya nak amal ilmu kebal kan, nak kebal diri dia. Inilah ilmu kebal. Baca wirid je. Kalau syaitan tak boleh tembus, jin boleh? Tak boleh lah. Manusia lagi lah. Tapi orang tak sedar. Dia ingat ilmu kebal tu ilmu betapa tu, batin, jumpa tok dukun. Inilah ilmu kebalnya. Jadi kalau siapa baca ni 10 kali subuh, 10 kali maghrib, insya-Allah biiznillah tak akan kena sihir, tak akan kena santau. Yakin, percayalah. Siapa yang sabda ni? Nabi. Nabi sabda bukan berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Nabi sebut ni berdasarkan wahyu. Jadi kalau kita tak yakin, tak percaya, itu yang kena tu. Tapi kalau dah baca, kena juga. Itu takdir lain, itu ujian. Tapi kalau baca, insya-Allah akan dijauhkan. Akan dijauhkan daripada apa nama ni? Hasad, dengki manusia ataupun syaitan. Jadi jangan tinggal 10 kali. Jangan tinggal 10 kali baca. Jadi antara wirid lepas solat, seboleh-bolehnya jangan tinggal untuk dibaca tu ialah apa? Istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali, Fatihah sekali, Ayatul Kursi sekali. Paling-paling lah yang tu. Kalau kata tak sempat nak baca wirid lain, yang tu jangan tinggal. Tapi kalau boleh baca semua tu, alhamdulillah lah. Boleh baca semua. Satu lagi, Allahumma ajirna minan nar, 7 kali jangan tinggal. Allahumma ajirna minan nar ni kalau sembahyang jemaah, Allahumma ajirna minan nar. Kalau sembahyang sendirian, Allahumma ajirni minan nar. Tukar dia punya domainnya saja. Baca 7 kali lepas daripada subuh, baca 7 kali lepas daripada maghrib. Waktu-waktu lain baca 3 kali saja. Jadi maghrib dengan subuh ni kena baca 7 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Kenapa nak kena baca 7 kali? Sebab neraka tu ada 7 pintu. Jadi kalau baca Allahumma ajirna minan nar
dia baca 7 kali, maknanya Allah hindarkan dia daripada 7 pintu neraka tu. Ini sebut dalam hadis, disebut dalam hadis. Jadi maghrib dengan subuh je baca 7 kali tu. Yang lain-lain tu baca 3 kali sahaja. Itu sedikit sebanyak tentang wirid. Dan adalah dia menghadap kepada para makmum dengan mukanya. Maknanya selepas daripada dia baca Allahumma antas salam tu, barulah dia bertukar cara duduk dia, barulah dia berpusing ke arah makmum. Kalau tadi dia duduk tahiyat akhir, dia duduk tawarruk, lepas tu dia boleh berpusing lepas daripada Allahumma antas salam tu, boleh ubah cara duduk. Nak duduk bersila ke, nak duduk iftirash ke, nak duduk istirahat ke, terpulang. Boleh ikut selesa dia. Tapi tadi yang awal tadi kena duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kemudian menghadap ke arah makmum ni, menghadap macam ni lah. Menghadap macam ni. Kenapa imam nak kena menghadap ke arah makmum? Ini satu lagi sunnah Nabi. Menghadap ke arah makmum ni tujuannya apa? Nak tengok kalangan makmum ni siapa yang datang solat, siapa yang tak datang. Itu je sebenarnya. Jadi siapa yang tak datang solat tu, tanggungjawab dia nanti pergi ziarah, pergi tanya kenapa tak datang solat. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Itu yang Nabi buat. Maksudnya Nabi tengok mana sahabat yang tak datang solat. Kalau tak datang solat ni boleh jadi sakit ke, ada apa-apa urusan, nanti Nabi akan pergi tanya, akan pergi ziarah. Itu tujuan dia. Dan jangan dia menoleh ke kiri atau ke kanan. Maksudnya imam jangan toleh kanan, jangan toleh kiri, menghadap muka tu ke arah makmum. Maknanya dia baca wirid sampai habis lah, menghadap ke arah makmum sampai baca doa. Jadi baca doa pun menghadap ke arah makmum. Tak perlu nanti nak baca doa menghadap ke arah kiblat semula, tak perlu. Menghadap terus ke arah makmum, baca doa sambil menghadap ke arah makmum. Dan jika ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal. Zaman dulu zaman Nabi tak ada tirai. Tak ada tirai macam kita ni. Maksudnya imam, jemaah lelaki, kemudian jemaah kanak-kanak lelaki, kemudian jemaah kunsa kalau ada kunsa, kemudian jemaah kanak-kanak perempuan, kemudian jemaah perempuan dewasa. Dan tak ada tirai. Tak ada tirai. Jaraknya 3 kaki 6 inci. Maksudnya jemaah perempuan pun dia jarak macam kita ni juga. Dia duduk dekat. Dan tak ada tirai. Sebab tu bila selesai semayang, jemaah perempuan kena bangkit dulu balik rumah masing-masing. Takut apa? Takut nanti makmum lelaki ni tengok, pandang. Pandang anak dara orang, pandang bini orang, pandang janda orang. Janda orang pula. Betul lah janda. Kan? Itu zaman Nabi. Sebab tu sahabiah dia balik awal. Lepas pada baca wirid dia balik terus. Yang tinggal tu yang lelaki dia baca wirid, baca doa dengan imam. Kita tak perlulah sebab kita dah ada tirai. Tak perlu. Tunggu sampai habis, sampai kalau ada majlis ilmu, duduk majlis ilmu. Kan? Cuma tadi waktu sembahyang tadi dia kena buka tirai ni. Tirai dia kena buka. Lepas tu habis sembahyang tutup lah. Kalau ada majlis ilmu, buka. Macam tu. Itu cara dia lah. Nanti detail nanti saya cerita akan datang. Dan janganlah ada di kalangan makmum lelaki itu bangkit meninggalkan tempat dia. Yang lelaki jangan bangkit awal, kecuali ada uzur dan sebagainya. Itu nanti kita akan sebut pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dan mudah-mudahan dapat kita amalkan apa yang kita pelajari dan kita dapat memperbaiki ibadah kita supaya ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.